الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengaji ahli jawatan kuasa, Tuan Imam dan kawan-kawan masjid serta jemaah Maghrib yang dikasihi Allah sekalian. Bersyukur lagi sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat terus bersama-sama pada malam Rabu untuk mengejapkan. Kejap tu bahasanya memasak, dia tak boleh goyang langsung. Kejap. Kalau boleh goyang tu artinya itu tak kejap. Tapi ada juga istilah kejap tu sebentar, kejap lagi ya, ada juga. Tapi kejap dalam bahasa Melayu Sunda ialah bila kita dah pacak, goyang tu tak boleh, itu dipanggil kejap. Apa maksudnya tu? Iaitu kita nak memperkokohkan keyakinan kita, kerajinan kita terhadap melaksanakan segala yang Allah perintah ni. Nak dikukuhkan. Untuk mengukuhkan, pertama sekali kita kena menginsafi bahawa kita sebenarnya sudah berada di suatu keadaan yang agak selamat kerana kita telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan orang Islam. Itu yang penting sekali. Kita lahir je dari perut ibu, kita dah Islam dah. Sebab selain daripada Islam, Allah tak terima. Jadi oleh kerana itu kesyukuran pertama kita. Keduanya, oleh kerana kita menjadi Islam yang kita panggil Islam pusaka, kita mempusakai Islam itu dari mak ayah. Jadi bila mempusaki, kalaupun ayah itu kaya, bila disebut pusaka, dia kadang tak dapat semua. Tak dapat semua. Jadi oleh kerana itu nak bagi tahu bahawa apabila kita mempusakai Islam ataupun kita disebut Islam baka, bukan bakar, baka tu artinya benih. Kerana benih Islam, kita pun Islam. Maka oleh kerana kita baka Islam, maka baka ini pun kalau mengikut dalam benih-benih yang ada baru ni, kita melihat baka ini pun perlu sentiasa diberikan baja, sentiasa dikawal supaya baka ini tak lari daripada asas dia. Ada juga kita misalnya dapat baka musangking misalnya, lepas kita tunggu 4 tahun, rupanya bukan musangking. Sebab rupanya musangking betul masa kita dapat, tapi dalam proses memindah tu dia dah berubah. Dia menjadi pula entah apa pula musang ni lagi, sebab dia dah masuk elemen-elemen baharu. Ini semacam contoh. Jadi sebab itu Islam sebut inna dina indallah il-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah, diridai Allah, ialah Islam. Itu dia. Itu ditegaskan oleh Al-Quran ya. Oleh Al-Quran ayat 19 surah Ali Imran.
ditegaskan. Tak bolehlah kita menafikanlah. Ada orang kata semua agama dalam dunia ni sama. Itu jangan sekali-kali. Tak artinya kita boleh terkeluar daripada agama Islam kalau kita bercakap benda itu. Islam adalah agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Agama lain bukan agama yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas dalam Al-Quran ya. Hukumnya qat'i. Saya dah umum selalu saya sebut qat'i, patut ada lah qat'i itu putus. Hukum putus yang tak boleh lagi kita discuss. Allah macam mana ni? Tak boleh. Putus hukumnya. Agama Islam adalah agama yang diterima. Inna dina indallah Islam. Inna sesungguhnya ad-din ya ad-din ya indallah inda di sisi Allah al-Islam. Sesungguhnya agama, ad-din itu kita sebut agama lah. Sesungguhnya cara hidup, ad-din itulah cara hidup. Di sisi Allah ialah Islam. Itu satu-satu patah dalam itu. Baik. Dalam ayat yang lain pula disebut ya, dalam ayat 85 surah Al-Imran juga disebutkan wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, ini dalam Quran sebut ni, bukan hadis ya, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Dia terima, tapi di dunia je lah. Mungkin ada orang cium kaki dia, cium tangan dia, kerana dia ada kelebihan-kelebihan yang Allah bagi kat dia, membuat orang baik misalnya kan. Kemudian dia kata, ikutlah aku. Katanya ini apa nama agama Abu Bakar, kata dia kan. Kemudian dia apa? Dia ada menunjukkan macam kelebihan dia. Itulah dia. Jadi maka dia kata akhirnya nanti di akhirat kau akan jadi orang. Jadi berpegang teguhlah. Kerana kita dah ada dalam Islam, maka kita jangan sekali-kali bertindak, cuba memikir-mikir dalam otak kita bahawa ia Islam ni ia tidak boleh dengan kita. Ya, itu dipanggil iman ya. Jadi Islam itu, ini saya kata tadi, kita kembali mengkejarkan Islam itu apa artinya? Sejahtera artinya. Islam itu sejahtera. Nama agama itu pun dah menyebutkan sejahtera. Islam juga bermakna tunduk, patuh dan berserah bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla. Tunduk, patuh, berserah bulat-bulat kepada Allah. Berserah bulat-bulat itu kan bukan artinya kita lepaskan jadi kita tanpa berusaha. Berserah bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla itu maksudnya segala peraturan yang telah ditentukan itu turutilah. Kuat, banyak kerja, rajin kita bekerja, itu berdasarkan kepada kita, maka hasil pun kita akan jadi dapat banyak. Itu peraturan yang Allah dah tetapkan. Kalau kita kuat kerja tapi hasil tak dapat, kaji apa yang tak kena. Buat sia-sia, kenapa jadi tak kena? Mungkin kita tak nak berubah-ubah sebab Allah bagi tahu Islam itu sesuai di setiap masa, di setiap tempat, di setiap zaman. Masa, tempat dan zaman. Kan dunia ni luas. Apa lagi tempat? Di angkasa pun di angkasa pun sesuai. Saintis kita naik ke angkasa, hukum apa dia nak sembahyang dan sebagainya, disesuaikan. Ada dah undang-undang, hukum-hukumnya bagaimana nak solat di atas di angkasa. Itu maksudnya masa, tempat dan keadaan. Di Geser Hulu ke Kampung Lalang ke, di Geser Tengah ke,
Kampung Baru ke, Sungai Selisik ke, Kelompang ke, sama je. Sesuai dia di mana-mana. Jadi oleh kerana itu kita mestilah merasa, sebab itu dalam duduk dalam semayang ini kita sentuh dalam semayang. Kalau kita duduk tasyahud akhir, macam mana rupa duduk tu? Punggung kita ni, buntut belah kiri, belah kanan ni mesti terletak atas tikar. Itu dipanggil apa nama? Tasyahud akhir, duduk tahiyat akhir. Satu duduk tahiyat awal kan? Duduk tahiyat awal, kita duduk di atas apa nama? Kaki. Dua-dua kaki tu, di atas kaki tu. Itu nama tahiyat awal. Dalam keadaan tahiyat awal, sebenarnya kita bersedia boleh bangkit bingkai cepat tu. Boleh bangkit bingkai. Tapi duduk dalam tahiyat akhir, kita sebenarnya patuh dan melepaskan diri kita kepada terserah ke Allah SWT. Boleh bangkit. Kalau duduk yang tahiyat akhir, cuba duduk tahiyat. Boleh bangkit. Tiba-tiba bangkit boleh. Boleh bangkit. Sebab itu ialah solat, ujung solat, kita nak bagi salam mesti dalam keadaan menyerah katanya, serah dah, tak upaya dah, tak boleh bangkit tu. Duduk yang macam tu, kalau nak bangkit kena bertekan, kena duduk dulu antara apa nama panggil, baru boleh tegak. Bersila, orang Jawa kalau bersila, kakinya duduk atas peha ni, itu nyepak tu, jangan main-main tu. Boleh nyepak tu. Bahkan kenduri, kaki dia duduk kat atas. Artinya orang dia bersedia, dia boleh menyepak tu. Kalau ada orang menerkam, persiapan dia. Tapi duduk tahiyat akhir, sebab itu duduk tahiyat akhir itu biar betul. Jangan salah. Kecuali ada hal, ada masalah, tak boleh, sakit. Itu tak apa, buatlah. Asal ada alasan tak ada masalah. Tapi asalnya duduk tahiyat akhir ialah buntut sebelah kanan tu kena ke lantai, tikar, gapit. Kanan lah tak? Kanan ke kiri? Kiri tu. Jangan biar orang saya pula salah kan. Dia cakap ke depan ni. Kita tengok yang kiri tu kena dekat tikar. Kan itu dari sekolah kita belajar lah kan. Itu dipanggil. Itu ialah menyerah tu. Serah. Memang apa pun orang buat tak dapat, kita nak bangkit cepat tu tak boleh. Itu duduk menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Kanan ya, kita minta supaya redakan kita masuk syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubika min sakhatika wan nar. Jauhkan aku daripada neraka. Kemudian menghadap balik ke depan. Astagfirullah. Itu. Jadi itu yang nak dikaitkan tu menyerah. Sebab itu dalam solat ujung sekali itu memang duduk menyerah tu. Jangan salah sangka ya. Ada orang kita nampak depan kita tu dia tidak duduk macam itu. Dalam hati kita kata dia ada keuzuran. Jangan hati kita kata tak tahu semua tak usah macam itu. Jadi kita salah lah. Ya? Ada orang pertama dia besar, apa nama? Terlalu gemuk kadang-kadang. Dia ada masalah masing-masing tu. Kadang lutut sakit. Jadi jangan pasal dia lutut sakit pula dia tak boleh pula sembahyang dengan sesama dengan kita. Tak boleh. Ada orang duduk kerusi. Ini semua kita tahu bahawa dia mesti ada masalah, sebab itu dia buat macam tu. Jangan kita kata tak ada ilmu lah. Masa kita semayang, kita mengata orang tak ada ilmu dan sebagainya ni, buat letih solat je kita nanti. Ya tak? Kita pejam dalam mata tu semayang. Tidak. Tak boleh pejam mata, makruh. Tak boleh pejam mata kan, makruh.
Kita masa sembahyang baca Quran, baca Fatihah tu kena duduk, kena tengok kan. Tak boleh pejam. Kalau pejam dia jadi makruh. Jadi ini yang disebutkan oleh hadis-hadis dalam kitab Mastika Hadis ni, jilid 2 ni ya, dalam situ ada sentiasa buku ni jadi panduan kita. Baik. Kemudian malam ni saya cuba habiskan satu hadis. Panjang hadis ni. Kita cuba habiskan panjang. Kita tengok disebutkan hadis Nabi. Ada satu yang disebutkan oleh, saya tak sebut bahasa Arabnya. Kan kalau sebut bahasa Arab kan jadi panjang. Saya sebutkan bahasa Melayu ni. Hadis ini dari Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, katanya, aku bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muaz kata, aku bersama, ini dipanggil hadis ni. Dia ada cerita dia, macam mana dia mendengar Nabi itu cakap, ada mukaddimahnya. Bukan dia kata, Nabi kata, bukan itu. Itu dipanggil sanad lah, cerita, itu pasalnya hadis ni yang kita kata yang sahih dan sebagainya ya. Aku ada bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu pelayaran. Ini Muaz kata. Maka pada suatu hari aku dapat berdamping dengannya. Agaknya lama lah dalam pelayaran tu ya. Jadi sehari daripada pelayaran tersebut, aku dapat berdamping dengannya. Nya itu siapa? Nabi ya. Dengan Nabi. Semasa kami meneruskan perjalanan, aku pun, kata Muaz, bertanya dengan berkata, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah ni dalam bahasa kita, wahai Rasulullah. Sebab itu dalam selawat pun ada, Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rasulullah itu wahai Rasulullah. Tetapi kita semua ini nak ini sementara. Jangan sampai Ya Rasulullah tu kita dalam doa, Ya Rasulullah panjangkanlah umurku. Sebab berdoa tak boleh kepada Rasul. Itu hati-hati. Bila nak berdoa dia siapa? Ya Allah, Ya Qawi, yang kuat, Qawiyun, yang kuat, Ya Halim. Nama-nama dia yang 99 tu, sebutkanlah nama-nama itu. Jangan Ya Rasulullah, sampaikanlah aku ke tujuanku. Tak boleh. Tetapi kalau dengan syafaatmu Ya Rasulullah, ada yang dipanggil apa? Syafaat Rasul. Itu ada yang membolehkan. Jadi hati-hati ya. Bila kita sebut Ya Rasulullah, Ya Rasulullah tu ialah biasanya kita memanggil seorang yang kita muliakan. Kita tak panggil Zainal, tak panggil itu. Ya Zainal, apa pasal kita hormatilah. Kan? Kalau oi lagi lah, suara kan. Itu. Baik. Aku pun bertanya dengan berkata, Ya Rasulullah. Ini berkaitan dengan Islam tadi ya. Ya Rasulullah, beritahu kepada saya sesuatu amal yang menyebabkan saya masuk syurga. Itu dia tanya. Dia orang kalau jumpa Rasulullah itulah sembang dia. Kita banyak benda nak kita sembang dengan imam sebagainya ni kan. Kalau kita minum macam-macam kita sembang. Tapi dengan Rasulullah ni, siapa jumpa dia ambil peluang lah. Muaz, ya kan? Katanya, suatu amal yang menyebabkan saya masuk syurga dan menjauhkan saya dari neraka. Itu dia soalan. Rasulullah SAW menjawab. Hadis ni hadis nombor 3 ya, dalam Mastika Hadis Rasulullah SAW jilid kedua ya. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya engkau, wahai Muaz, telah bertanya kepadaku mengenai suatu perkara yang besar. Dan sebenarnya perkara itu adalah mudah bagi orang yang telah dimudahkan Allah untuk mencapainya. Dia buka kuncinya. Sukar, besar, tetapi akan jadi mudah kalau
dia dimudahkan oleh Allah untuk mencapainya. Amal bakti yang kau tanyakan itu ialah, kata Nabi, Nabi kata, beribadatlah kepada Allah dan janganlah engkau berlaku syirik kepadanya dengan sesuatu yang lain sebagaimana yang tersimpul dalam dua kalimah syahadat. Nah, itu dia yang pertama sekali. Ini yang Nabi kata. Bila kita melaksanakan beribadat, tahu ibadat tak? Ibadat khusus, ibadat wajib khusus aku. Jadi satu lagi ibadah yang umum. Itu banyak. Sama ada dia ada dalam hadis atau dia tak ada dalam hadis. Yang penting dia baik, maka itu ibadah. Niat baik, dia ibadah. Jangan syirik. Jadi yang kita takut ni, bila kita melakukan ibadah tu, kita takut syirik. Syirik tu apa? Berkongsi sebab kita beribadah tu dengan yang lain daripada Allah. Kongsi. Apa misalnya? Saya semayang ni, kerana kalau saya tak semayang, maka akan ditangkap oleh pejabat agama. Nampak? Kita berkongsi dengan Allah. Tadi kita kata lillahi ta'ala. Tapi dalam hati kita, kenapa engkau semayang? Kena pergi semayang. Itu pejabat agama tangkap. Mana bawa? Itu kongsi lah tu. Semayang awal waktu. Kenapa? Mentua nampak tu. Jadi dah nampak tak? Dia dah berkongsi sebab dia tu. Ini boleh menjatuhkan kita kepada syirik tu, artinya menyekutukan sebab kita beribadah tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi asal kalau kita berderma, tu itu pasal orang setengah tu berderma bila lalu untuk kotak tu nyorok je masukkan duit itu. Hendak kau jangan nampak. Jangan nampak apa besar ke kecil. Dia nampak besar tapi tak ada orang nampak. Sebab dia tak nak kongsi. Kan? Kau hati kecil dia kata, ini besar ni biar orang nampak. Jadi dia tadi beribadah kerana Allah, tetapi dia mengongsikan sebab itu kepada yang lain. Ini susah ni tuan-tuan. Ini susah. Jadi berlatihlah. Sebab itu bila lepas sedekah kan benda baik. Astagfirullahaladzim. Kan? Jadi kalau ada benda-benda lain dalam hati itu, astagfirullahaladzim. Ampunkan ya Allah. Kau tak mampu. Ni lagi. Ini dah tak berhenti ni. Siapa pun nak berhenti dia. Berhenti tidur lah dia. Kalau dia tak mau tidur, artinya ininya masih berfikir tu. La ilaha illallah, esok nak buat apa, siapa nak jumpa, aku nak bincang esok. Ini tengah semayang pun dia mencari jam. Kalau jam dia rasa-rasa dah tak ada jam. Dah mencari jam, di mana jam. Itu pun semua cuma mengongsikan kerja kita. Macam mana nak buat ni? Ini bukan cakap saya. Saya tanya semua orang macam itu. Sebab ini geliga yang Allah bagi ni hebat betul. Nilainya ada bernilai macam, ada nilainya seperti yang punya Asia tu. Asia tu apa? Fernandes pun. Tony Fernandes. Awak ngatur basikal ada 3. Dia ngatur kapal terbang. Satu kapal terbang, satu beliun. Ini ni kerja ini. Bukan main ni yang Allah bagi ni. Dia nak mengatur orang pun cepat. Kalau dia nak membesarkan satu cerita yang kecil tu jadi besar, dia boleh buat. Ya Allah. Jadi panjang cerita tu kan, hadis ni tak sampai, tak habis. Maksudnya jangan kongsikan sebab kita beribadah itu dengan sesuatu yang selain daripada Allah. Seperti kamu asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah. Sebab itu tangan.
tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah. Dalam sembahyang semua tak boleh gerak, tapi asyhadu an la ilaha, mata mesti menengok ini. Illallah. Il tu nampak tangan tu. Tiada melainkan Allah. Sebab itu orang bila sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan satu Malaysia. La ilaha illallah, 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 illallah tu melainkan Allah. Sunat tu. Ya, sunat. Jadi kata dia seperti mana yang kamu ucapkan dalam syahadah kamu. Jadi ini. Cakap saya itu senang kan? Cakap saya senang. Saya ceramah pun apa niat saya ni? Supaya ditengok orang kita, tidak. Kita buat ini kerana Allah. Tapi dia datang astagfirullahalazim. Maksudnya kita bunuh dia lah. Astagfirullahalazim. Kita tahu kita hamba. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Baik, itu yang pertama sekali. Muaz kata itu yang pertama sekali. Ada lagi 15 minit ya. Baik. Jadi jangan syirik tu bahasa agama ya. Bahasa Melayunya menyengutukan ya. Sekutukan dia. Syarikatkan Allah itu dengan benda lain. Ya, baik. Yang pertama, saya dah baca yang pertama tadi. Seperti tersimpul dalam, maksudnya macam mana kita lafaz asyhadu an la ilaha illallah dalam perbuatan meskipun kita lakukan hal yang demikian ya. Dan nombor 2, dirikanlah sembahyang. Dirikan. Tadi dia dah ingatkan jangan buat sesuatu ibadah tu. Jadi dirikan sembahyang pun gitu. Jangan sekutukan sebab kita solat tu dengan sembahyang nanti tak naik pangkat nanti. Nampak mulia kerja kita tu. Nampak mulia. Tapi kita sembahyang bukan lillahi ta'ala. Kerana kalau kita sembahyang kan naik pangkat kita, misalnya. Jangan ada lah. Kalau kita belajar, kalau kita mendalami lagi syirik ni, ada syirik khafi. Sir. Halui. Yang itu dia mengerjakan orang alim. Yang itu. Ghurur kata dia panggil. Dalam kitab Matalah kata dia ghurur dengan amal. Ghurur dengan amal. Ghurur dengan amal tu artinya terpesona. Ghurur ke? Apa tu ghurur tu? Tertipu dengan amal. Macam kita tu beramal sangat tapi rupanya ghurur. Itu nanti ada masa lain kita bercakap itu ya. Solat 5 waktu. Tadi dia kata hendaklah membuat apa juga amal, jangan menyekutukan Allah, seperti sembahyang ya, kemudian zakat. Ini semua membolehkan kita bersekutu dengan Allah ya. Dengan zakat. Misalnya bayar zakat. Ya saya nak bayar zakat. Sebab kalau saya bayar zakat, saya akan dapat lepas daripada siapa nama? Income tax. Nampak bunyi elok kan? Saya zakat saya. Tapi saya dapat lepas dah. Nampak. Pasal kita, padahal kita nak berzakat tadi. Kenapa berzakat? Ini perintah Allah. Maka aku dah ada rezeki kan aku bayar zakat. Lillahi ta'ala. Apa nak jadi potong kamtek itu bonus yang kita dapat lah. Tapi jangan ada. Kalau tersedia dia astagfirullah. Itulah ubatnya astagfirullah. Astagfirullah itulah ubatnya. Beri zakat kan. Berpuasalah pada bulan Ramadan. Kerjakanlah haji. Kemudian habis. Itu dia. Itu dalam rukun Islam disebut. Itu ibadah yang sepanjang diri khusus. Tapi bukan senang nak niaga ini sembahyang. Yang saya kata tadi, nak pastikan supaya sembahyang kita tu jangan sampai ada menyengutukan sebab kita tu bersama dengan yang lain. Astagfirullahalazim.
Ya, agak-agak apa yang terang tu, apa yang saya terang tu kebetulan dengan apa yang kehendak hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. Kemudian kata Rasulullah SAW, lepas itu Rasulullah tambah lagi, mahukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebajikan? Berpuasa yang fardu dan yang sunat. Dia kata, disebut tu. Kalau kau nak, aku bagi tahu. Kata dia, berpuasa fardu dan sunat. Dia menggalakkan berpuasa lah yang fardu dan yang sunat. Yang sunat tu dia, ya kan? Yang Khamis, yang kita belajar tu tak ada puasa lain ya. Berpuasa. Tapi kenapa puasa ni? Saya puasa ni nak menurut kepada saya juga. Jadi dia dah ada campur. Dia dah bercampur lah tu. Jadi jaga ya. Tak usah. Kalau ada itu cepat betul kan. Astaghfirullahaladzim. Katanya berpuasa fardu dan yang sunat ialah pendinding dari azab neraka. Dinding. Dulu kita kata sembahyang sunat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Apa dulu saya kata? Haram api neraka sentuh kulit kita. Kan? Okay. Yang ini dia kata, ada pun ini dalam hadis ini pula dia kata puasa sunat dan fardu tu pun fardu lah kita wajib buat. Tapi kalau kita buat, kita pun diberi macam itu. Apa dia? Pendinding dari azab neraka. Apa lagi kita tak? Mendinding ni lah yang kita cari. Dinding berisai supaya kita jangan masuk neraka. Ya, baik. Dan ditambah tu. Dan sedekah itu pula memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Tadi dia kata puasa wajib, puasa sunat. Kedua, dia sebut juga sedekah. Banyak kamu sedekah. Kenapa? Sedekah tu ada kuasa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Masyaallah. Padam tu sapi tu. Inilah janji Tuhan kita yang dia suruh kita jadi hamba dia. Tapi dia kurnia macam-macam supaya kita menjadi hamba. Bukan hamba kepada orang tu, dia tak akan kerja kita aja. Kerja katanya 15 jam, 18 jam. Gaji macam itu juga. Ini dah ada je nak dibagi, ada. Ya Allah, mana ada tuan macam itu lah kan. Kalau hamba kan tuan. Ini Allah ni menjadikan kita hamba yang dimuliakan. Hamba yang dimuliakan. Mana ada orang bersikap macam ni? Tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala saja yang bersifat memuliakan hambanya. Dimuliakan lagi hambanya tu dengan engkau sebagai hamba-Ku, dengan aku hamba. Tapi engkau wakil aku membangunkan dunia ni. Wakil aku, khalifah kan saya sebut khalifah, pembina, pembangun, penegak, pemaju bumi ni, dunia ni. Itu tugas kau. Aku letak kau di muka bumi sebagai khalifah, tapi kau tu hamba. Itu dia. Baik. Dan demikian juga sembahyang yang dikerjakan oleh seseorang pada waktu jauh malam. Nabi sebut ni, dalam pelayaran Nabi sebut ni. Dan juga sembahyang yang dikerjakan oleh seseorang pada waktu jauh malam. Ya, yang kita panggil qiyamul lail ya. Yang kita panggil qiyamul lail. Muaz lagi kemudian Rasulullah SAW pun membaca ayat suci. Ingat tak dalam kalau sujud sejadah malam Jumaat, kata Jafa ada selepas sujud tu bangkit balik kan. Tajajafa junubau anil madhaji, panjanglah sampai habis. Bacalah, cari ayat tu dan cari artinya. Artinya dalam apa? Dalam arti bahasa Melayunya ialah ya, mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya serta perasaan ingin kepada memperolehi lagi keredaannya.
dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Itu erti ayat tu. Jadi baca ayat tu. Kalau nak tahu lagi baca ayat tu apa maksudnya, kan kita imam baca, kita tunggu aja. Tapi rupanya dibaca tu ada penting, ada pesan Nabi rupanya dalam tu. Ada orang yang merenggangkan tempat tidur. Tempat tidur kan kekasih tu, kekasih tempat tidur tu. Terbangun tu, bangun juga tu pasal nak kencing. Kalau tak kencing, kan kencing hilang kita kan. Bangkit juga. Bukan main sonok, itu kan merenggangkan tempat tidur. Jadi perkataan merenggang tu, kenapa kau renggang tempat tidur? Aku nak bertemu dengan Allah SWT. Aku nak bercakap dengan dia. Aku nak minta dengan dia. Aku nak minta ampun dengan dia. Itu pasal yang disebut oleh Muaz di dalam pelayaran ni, Nabi pesan betul, renggangkanlah tempat tidur. Tempat tidur tu, kita akan ada satu tidur yang tak bangkit-bangkit nanti. Tidur dah tu kan. Bila dah tak ada, jasad tu dah tak ada umur tu kan. Itu tidur je lah tu. Jadi artinya tidur itu dah memang Allah siapkan. Jadi waktu tidur ini memang sedap, tapi Allah nak kita merasa bahawa kita nak renggangkan. Tapi Allah bagi pula waktu lain tidur. Tahu kan ada? Dipanggil waktu apa? Dipanggil apa? Lepas zuhur kan? Sampai asar. Ada waktu tidur ganti ya? Waktu tidur ganti. Itu dia. Jadi saya hadis ni panjang lagi. Kita cukup hari ini dulu, kita sambung hadis ini dalam perjumpaan yang akan datang. Kita sambung supaya kita menjadi kita nak dengar peringatan Muaz bertanya, dan lepas tu dihadiskan. Lepas itu Nabi kata, semoga Nabi katakan dalam wida dalam khutbah wida, semoga orang yang tak ada di sini, kata masa tawaf tu, lebih faham daripada yang ada. Ini kita lah lebih faham. Jadi mari kita sama-sama mengajak diri kita bertekad untuk cuba merenggangkan diri kita daripada tempat tidur tu malam-malam. Mula dengan tahajud 4 rakaat atau 2 rakaat kan. Lepas tahajud 2 rakaat, kemudian taubat 2 rakaat, hajat 2 rakaat, witir 3 rakaat, subuh pun masuk. Okey, selesai dah tu. Ya, kita berlatih. Kita berlatih insya-Allah. Jadi kita sambung. Saya mencadangkan supaya ini musim pilihan raya. Jadi mulai daripada minggu depan ni nanti kita stop dulu. Kita stop dulu. Kita tak ada fitnah nanti ya. Jadi kita sambung cerita ini lepas pilihan raya nanti kita sambung balik. Jadi selamatlah semua orang. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada salah dan silap. Dan apa yang saya sebut tadi, tujuan saya nak mengkejapkan apa yang dah kita tanam. Dia kejap, tak ada boleh juga goyang. Hal ini kejapkan dia dengan jangan ada bersekutu niat kita itu dengan selain dengan Allah. Dengan Nabi tak boleh. Dengan Allah, dengan Nabi pun boleh. Dengan Nabi ni ada istilahnya lain nanti. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Saya akan datang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asri. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu